وبركاته. إن شاء الله اليوم سندرس موضوعا جديد، الدرس الثاني من باب hadis. إن شاء الله kita akan belajar pada hari ini tajuk baru, ijtinabul haram wa syubhat. Ma makna ijtinab? Ijtinab bermaksud menjauhkan daripada perkara-perkara haram dan syubhat. Haram ni biasa kita dah tahulah apa yang haram untuk kita pegang, apa yang haram untuk kita makan. Apa maksud syubhat? Kalau syubhat ni biasa diterjemahkan kepada syubhah, perkara-perkara syubhah. Apakah makanan-makanan syubhah? Contohnya makanan yang dibungkus oleh orang kafir ataupun yang dimasak oleh orang kafir. Ia boleh menjadi makanan itu syubhah. Jadi apa peranan kita sebagai Muslim? Kita hindarkan perkara haram dan syubhah. Okey, berbalik pada tajuk kita tadi. Allahu Akbar, beralih kat dia. Ijtinabul haram wa syubhah, kan? Okey, kita terus tengok pada matan hadis. Okey, boleh sama-sama ikut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Okay, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan ada juga di antara perkara haram dan halal itu merupakan mushtabihat, perkara yang syubhah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui ramai manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa pula yang terjerumus dalam perkara syubhat, bermakna dia juga terjerumus dalam perkara yang haram. Jadi kat sini dah jelas, kalau kita ambil perkara syubhat, seolah-olah ia juga adalah perkara yang haram. Okay, sambungan karra'i yar'a, seperti seorang pengembala mengembala haulal hima, di kawasan sekitarnya, yushiku an yarta'a fihi, dia akan merasa syak, iaitu meragui sekiranya binatang belaannya masuk ke kawasan selain daripada kawasannya. Ala wa inna likulli malikin hima. Okay. Sesungguhnya setiap raja mempunyai hima. Apa makna hima? Mempunyai larangan. Ala wa inna himallah, dan sesungguhnya larangan Allah itu maharimuhu. Apa yang Allah telah haramkan itulah larangan daripada Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh badan itu ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluhu, sekiranya baik segumpal darah itu, maka akan baiklah keseluruhan tubuh badannya. Ini dihuraikan bermaksud sekiranya segumpal darah, ia bermaksud daripada sumber makanan. Sumber makanan yang kita perolehi sekiranya baik, maka baiklah satu jasad kita. Jadi kita akan melakukan perkara-perkara yang baik, melihat perkara yang baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan sekiranya hati itu, segumpal darah itu rosak, maka rosak jugalah keseluruhan jasad seseorang. Ala wahya al-qalbu, ia segumpal darah itu ialah hati. Ia menunjukkan juga kalau hati kita baik, hati kita bersih, murni, maka perbuatan kita seluruh
anggota yang lain akan bersama-sama seiring dengan hati yang baik. Manakala apabila ia bertentangan, rosak ataupun jahat, maka anggota lain juga akan terikut melakukan perkara yang tidak baik. Okey, boleh faham? Dalam hal ini, dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan kita tentang supaya kita jauhi daripada perkara haram dan syubhat. Okey, antara perkara syubhat lain, contoh Ustazah datangkan telur. Telur, kita nak beli burger nak beli burger, ada telur. Telur tu tak dibasuh, makanan itu boleh jadi syubhat. Ataupun telur tu dah dibasuh tapi dia letakkan semula ke bekas telur tu, sedangkan kita tahu pada awalnya telur tu berada di bekas itu bersama-sama dengan najis. Apabila diletak kembali ke tempat yang sama, dia akan kembali syubhat, najis. Kalau boleh, tentang makanan, minuman, sebab ia akan menjadi darah daging kita perlu berhati-hati dalam memilih. Okey, seterusnya ma'ani kalimat. Okey, ma'ani kalimat kena hafal. Okey, hadis ini juga kena hafal. Saya masuk dalam ujian lisan SPM. Okey, ma'ani kalimat. Yang pertama, bayyinun, bermaksud zahara, jelas. Mushtabihat, perkara-perkara yang syubhah. Adamul wuduh, tidak jelas. Istabra'a, terselamat. Talabul bara'ah minhu, meminta maruah, maksudnya selamatlah, bebaslah daripada perkara-perkara yang tidak baik. Irdihi, maruah, itu badanihi au nafsihi. Al-hima, al-mahzur, larangan ataupun perkara yang ditegah. Yushiku, menyangka, ataupun maksud yusra' au yaktaribu, menyangka sama ada ia cepat ataupun semakin mendekati. Okey, dekat bawah ni pula merupakan beliau datang bagi perawi. Okey, setakat ni lah untuk keluar ujian lisan ataupun SPM sebenar, tiada dikeluarkan daripada biodata perawi. Jadi kita baca untuk kita belajar dan tahu siapa perawi hadis ini. Okay. Nama penuhnya ialah Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Madani. Okay. Daripada nama penuh tu kita dapat tahulah dia daripada bangsa Ansar yang dilahirkan di Madinah. Wafatuhu, dia wafat, dibunuh di Hamsin pada 65 Hijrah. Nash'atuhu, dia mula perkembangan pengenalan perawi ni. Wulida fi sanati saniyah min hijrah, dia dilahirkan pada tahun kedua Hijrah. Wa kana awwalu mauludi wulida fil Islam min al-ansar ba'da al-hijrah, dia merupakan bayi pertama yang dilahirkan dalam keadaan Islam daripada Bani Ansar selepas hijrah, selepas tahun hijrah. Okey, akhlaquhu, ahlaknya rajulan rasyid, dan seorang lelaki yang cergas. Min sigar, daripada sejak kecil. Sahabah la zaman Nabi, selalu bergurau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok syarhul hadis. Okey, dekat sini ada 3 ta'rif. Boleh jadi juga keluar dalam peperiksaan bertulis. Okay, yang pertama kita tengok dulu al-halal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan halal? Okey, awak boleh take note perkataan syai'un wadih, sesuatu yang jelas. La ishtibahu fihi, tiada keraguan padanya. Contohnya makan makanan tayyibat, makan yang baik, dan minum dengan minuman yang baik. Okey, yang ketiga, kedua dulu haram. Ma makna haram soalannya. Jadi kalau haram ni kat sini, kalau ikutkan dia tak
tak letak takrif. Dia terus bagi contoh. Jadi awak boleh follow saja, terus bagi contoh makanan yang haram. Contoh akalul mayitah, makan bangkai. Wadamu, damu apa? Darah. Walahmul khinzir, daging khinzir. Wasyaribal khamri, minum arak. Wa nikahul maharim, bernikah dengan orang yang mahram. Wa libasul harir lirijal, dan memakai pakaian sutera bagi lelaki. Dan wa akala riba wa sarqah wa ghairu zalik. Okey. Bismillah. Okey, kita tengok kepada qimatun nabilah. Okay, kat sini barangkali boleh ditanya daripada kotak kecil ni soalan hati sifat warak. Hati sifat warak. Okey, jadi awak boleh tulis tarku syubhat. Okey, antara orang yang memiliki sifat warak ni, dia meninggalkan perkara-perkara syubhat. Okay, boleh ditanya limaza? Okay, boleh jawab lianna syubhat, kerana perkara-perkara syubhat itu qad tuqa'u fil haram, dia terjerumus kepada haram. Okay, maka orang-orang yang warak ni akan bertindak tarakaha, dia akan tinggalkan aula, dia tinggalkan perkara syubhat terlebih dahulu, himayah, bagi menjaga ibadat, akidah, muamalat dan sulukiat tu akhlak. Alhamdulillah, kita dah semakin di akhir kelas. Biasa poin yang terakhir ialah pengajaran kan. Macam sebelum ni Ustazah ajar pengajaran, kita tak payah tengok ataupun susah-susah untuk cipta perkataan yang lain. Kita terus tengok pada matan kita tadi. Kita tengok matan kita. Okey, ambil ayat yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Okey, senang je Ustazah nak kamu tukar sahaja daripada perkataan inna kepada perkataan kana. Jadi kana al-halalu. Okey, bayyinun tadi ada dekat makna kalimat ni kan, zahara. Jadi kita tukar dengan perkataan zahara. Kana al-halala zaharu wa innal harama zahirun. Okey, selesai. Dah dapat dah pun ayat pertama untuk pengajaran hadis ini. Okey, seterusnya kita ambil ayat lain. Okey, daripada tajuk ni ijtinabul haram wa syubhat. Daripada tajuk je pun kita dah boleh buat pengajaran. Kita cuma tambah perkataan kat depan macam sebelum ni, akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtinabul haram wa syubhat fil hadis. Saya ulang, akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtinabul haram wa syubhat. Okey, dapat tajuk ni kita boleh jadikan pengajaran yang kedua. Ataupun alaina, kita hendaklah, ataupun yajibu alaina, wajib ke atas kita. Apa dia? Ijtinabul haram wa syubhat. Ambil juga daripada tajuk. Okey, so sedar tak sedar sebenarnya kita dapat hasilkan 3 pengajaran. 2 pengajaran daripada tajuk saja dan 1 lagi pengajaran daripada ayat pertama dalam hadis ni. Okey. Okey, Ustazah nak kamu buat nota ringkas dalam kertas A4 atau kertas kajang. Dalam 1 page tu untuk letak 4 hadis. Okey, ini kan hadis yang kedua. Jadi dah adalah 2 hadis nota bagi kedua-dua hadis yang kita dah belajar ni kat dalam kertas tu. Okey, boleh difahami? Okey, alhamdulillah. Untuk
kita tatbikkan, praktikkan apa yang kita dah belajar dan faham. Jadi Ustazah nak kamu buat latihan dalam buku tulis. Okey, soalan 1, alif, jim dan dal sahaja. Okey, alhamdulillah. Semoga kelas ini dan ilmu yang disampaikan ini mendapat keredaan Allah Ta'ala, dan semoga kamu semua mudah memahami dan mempelajari dengan baik. Okey, kita akhiri kelas dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.